menjadi mulia kerana kelahiran baginda dan bukannya kelahiran baginda menjadi mulia kerana bulan tersebut. فلو أنه ولد صلى الله عليه وسلم في رمضان Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Ramadan, لقيل تشرف النبي بأن ولد في رمضان. maka akan ada sebahagian orang yang menyatakan baginda sallallahu alaihi wasallam dimuliakan kerana lahir pada bulan Ramadan. فينسب الشرف لولادته لرمضان. Maka dinisbahkan kemuliaan kelahiran baginda kerana berlaku pada dengan bulan Ramadan. لأن رمضان كما قال صلى الله عليه وسلم سيد الشهور. Baik, bulan Ramadan seperti mana yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu bagi sekalian bulan. ولو أنه ولد في شهر حرام Dan kalau baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan-bulan haram, لقيل تشرف النبي صلى الله عليه وسلم بولادته في ذلك الشهر. maka akan ada sebahagian orang yang menyatakan bahawa baginda sallallahu alaihi kemuliaan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam adalah kerana bulan-bulan haram tersebut. ولكن الله تبارك في علاه أراد أن يتشرف الشهر بمولد النبي وليس النبي بذلك الشهر. Akan tetapi di atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin bulan terjadinya peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimuliakan dengan sebab lahir baginda sallallahu alaihi wasallam dan bukannya kelahiran baginda dimuliakan kerana bulan tersebut. فاختار الله لولادته شهر الربيع. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi pada bulan Rabi'. وصادف ذلك الشهر في تسمية العرب له بالربيع فصل الربيع. Dan bulan tersebut berlaku juga pada musim nurul. وفصل الربيع من أجمل فصول السنة. Dan dikatakan bulan Faslul Rabi', musim Rabi' ini adalah merupakan musim yang paling indah daripada sepanjang tahun. يعتدل فيه الجو. Yang mana dikata dari segi cuacanya sederhana. وتتفتح فيه الأزهار. Dan bulan-bulan dan bunga-bunga akan kembang dan pada bulan tersebut. وينزل فيه المطر الخفيف. Dan akan turunnya hujan-hujan yang menyenangkan kepada umat manusia. فهو شهر تنتعش به الأرواح. Maka bulan ini merupakan bulan yang meningkatkan kekuatan ruh umat manusia. لذلك اختار الربيع أن يكون مولد الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Rabi' sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فولد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تغيرت العوالم فرحا بمولده. Maka ketika baginda sallallahu alaihi wasallam lahir, telah nampak ataupun zahir kegembiraan di seluruh alam. والأمة في هذا الشهر المبارك dan di bulan yang penuh dengan keberkatan ini تجتمع للاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. umat manusia di seluruh dunia berhimpun untuk meraihkan dan menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويستمر الاحتفال بالنبي طيلة هذا الشهر المبارك. Dan disambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang bulan Rabi'. وفي هذا الشهر الذي ولد فيه النبي Dan pada bulan ini, iaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, يستمع فيه المسلمون لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. umat Islam akan membacakan dan juga mendengar sirah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويتعلمون فيه أخلاق الحبيب الأعظم صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Dan pada bulan ini juga umat Islam mempelajari akhlak yang ditunjukkan, yang ditampilkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حتى يتعرف المسلمون على نبيهم. Supaya umat Islam lebih dekat, lebih kenal dengan Nabi yang diutuskan kepada kita. ويسيرون في طريق الاقتداء به. Dan berjalan serta mengikut jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan baginda sebagai suri tauladan di dalam kehidupan kita. فإن الله جعل نبيه محمد خير الأنبياء. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terbaik. وجعله
وجعله سيد الأنبياء dan diangkat menjadi penghulu bagi sekalian nabi وفضله على السابقين من الأنبياء dan dimuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam, diangkat kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam melebihi para nabi yang diutuskan sebelum baginda, وشرفه على الملائكة المقربين dan baginda diangkat lebih mulia daripada para malaikat muqarrabin. فجعله الإنسان الكامل. Maka dan baginda juga dipilih ataupun dijadikan sebagai manusia yang kamil, yang sempurna. كامل في خلقه وخلقه. Sempurna dari segi penciptaan tubuh badannya, luaran baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga sempurna pada akhlak dan kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam. جمع له بين الجمال والجلال والكمال. Dihimpunkan di dalam diri baginda sallallahu alaihi wasallam tiga ciri utama, iaitu keindahan, jamal, ketampanan, yang keduanya jalal, dan yang ketiganya adalah kamal. فلم يساويه ولم يدانيه نبي من الأنبياء. Maka tidak ada seorang pun daripada para nabi yang mampu menandingi baginda sallallahu alaihi wasallam. لهذا الحق تبارك وتعالى أثنى عليه في كتابه. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam kitabnya. وأثنى على أخلاقه بآياته. Dan menyebutkan ataupun menyebutkan ayat yang memuji akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. وأشار إلى صفاته بآيات كريمات نتلوها ليلا ونهارا. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat-ayat Quran yang dianjurkan untuk kita membacanya pada siang dan malam. وأعظم ما قيل فيه صلى الله عليه وسلم في كتاب الله. Dan ayat yang paling agung yang menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وإنك لعلى خلق عظيم. dan sesungguhnya engkau yaitu Nabi Muhammad memiliki akhlak yang agung. لا يوجد أخلاق مثل أخلاق الحبيب الأعظم. Tidak ada yang mempunyai akhlak melebihi ataupun lebih baik daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لهذا أمرنا الله باتباعه. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. وأمرنا الله باقتفاء أثره. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikut peninggalan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأخذ العهد على الأنبياء والمرسلين أن لو أدركوه ينصروه ويتبعوه. Bukan itu sahaja, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para nabi yang diutuskan sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat sumpah janji bahawa mereka akan menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mereka bertemu. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, لو أن موسى بن عمران حي لما وسعه إلا اتباعي. dan kalaulah ketika ini, iaitu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam hidup, Nabi Musa bin Imran masih lagi hidup, nescaya dia akan menjadi sebahagian dari pengikut. ولما ينزل المسيح ابن مريم في آخر الزمان. Dan ketika Nabi Isa yang disebut sebagai Masih ibnu Maryam turun di akhir zaman, عندما يحاصر الدجال الإمام المهدي وأتباعه حول بيت المقدس. ketika Dajjal dan tentera-tenteranya mengepung Imam Mahdi dan pengikut-pengikutnya di dalam Baitul Maqdis, وفي جبل الطور. dan juga di kawasan sekitar Jabal Tur, ينزل الله تبارك وتعالى الإمام سيدنا الإمام نبي الله عيسى بن مريم. maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan al-Imam Nabi Allah, yaitu Masih ibnu Maryam. فينزله عند المنارة البيضاء في الشام. Maka dia akan turun di Menara Bayda ataupun Menara Putih yang terletak di Syam. فلما ينزل عيسى بن مريم يقتل الدجال. Ketika Sayyidina Isa turun, maka dia akan membunuh Dajjal ويقتل اليهود. dan juga akan membunuh orang-orang Yahudi. هؤلاء الذين اغتصبوا الأراضي المقدسة. Mereka pada hari ini telah mencemar, yaitu orang-orang Yahudi telah mencemari dan mengotorkan tanah suci. يقتلون في آخر الزمان ولا يبقى يهودي على وجه الأرض. Maka pada akhir zaman mereka akan diperangi sehingga tidak akan tinggal seorang pun orang Yahudi di atas muka bumi. ويكسر المسيح الصليب. Dan kemudian Sayyidina Isa akan
menghancurkan salib ويقتل الخنزير dan akan membunuh khinzir. ولا يقبل الجزية. Dan bagi ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan menerima jizyah, iaitu cukai daripada orang-orang kafir. إما أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أو يقتل. Pilihan yang ada pada ketika itu sama ada mereka, iaitu umat manusia, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ataupun mereka diperangi atau dibunuh. فالذين يعثون فسادا في تلك الأراضي المقدسة سيحين حينها قتلهم وتشريدهم وتمريدهم. Dan mereka, iaitu orang-orang Yahudi yang telah mencemari dan mengotorkan tanah suci iaitu Baitul Maqdis, pada hari ini akan tiba suatu masa mereka akan diperangi sehingga tidak akan tersisa seorang pun di atas muka bumi ini. ثم أن عيسى ابن مريم رضي الله تعالى عنه وأرضاه يمكث في الأرض 40 سنة. Kemudian Sayyidina Isa ibnu Maryam akan menetap di atas muka bumi ini selama 40 tahun. يحكم ويأمر ويقضي بشريعة سيدنا رسول الله. Sayyidina Isa akan memerintah dan memerintah umat manusia di bawah pegangan syariat yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. لأن شريعة النبي محمد هي الشريعة الخاتمة. Kerana syariat yang dibawa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang disebutkan sebagai penutup. فما من نبي يظهر كعيسى بن مريم إلا ويتبع تلك الشريعة. Maka sepanjang tempoh pengutusan syariat tersebut, kalau ada nabi yang muncul, contohnya Nabi Isa ibnu Maryam, maka dia perlu patuh dan turut kepada syariat yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. ويذهب سيدنا عيسى المسيح بعد أن تسود الأرض عدلا. Dan kemudian setelah Sayyidina Isa menyebarkan dan membawa keadilan tersebar ke seluruh dunia. وبعد أن يأمن الناس. Dan setelah manusia hidup dengan aman damai. حتى جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. Dan keadaan ketika itu telah digambarkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في تلك المرحلة ينزع الله السم من كل ذي سم. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis bahawa di dalam era tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mencabut bisa dan juga racun daripada binatang-binatang berbisa. وترفع الأمراض من الناس. Dan penyakit-penyakit akan diangkat daripada umat manusia. حتى يلعب الأطفال مع الحيات في الشوارع. Dan disebutkan ketika itu kanak-kanak ataupun budak kecil boleh bermain dengan ular di tepi jalan. ما تضرهم ولا تؤثر فيهم. Tidak memudaratkan mereka dan tidak menyakitkan mereka. ينزع الله من الأرض كل بلاء. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut semua bala daripada bumi ini. وما يبقى في الأرض إلا السلم والأمان. Dan yang tinggal, yang diturunkan ke atas bumi ini hanyalah kesejahteraan dan kedamaian. في آخر تلك المرحلة لسيدنا عيسى يذهب لأداء المناسك. Dan di pengakhiran kehidupan Sayyidina Isa, baginda akan pergi menunaikan haji. ويزور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan Sayyidina Isa akan pergi ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويقف عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Dan kemudian baginda akan berdiri di hadapan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويسلم على رسول الله. Dan kemudian baginda memberi salam kepada Rasulullah. يقول السلام عليك يا رسول الله محمد. Kemudian dengan berkata assalamu alayka ya Rasulullah Muhammad. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, فأرد عليه السلام. dan ketika itu aku akan menjawab salam. يقول له النبي. Dan baginda akan berkata بصوت يسمعه المسيح. dengan suara yang dapat didengari oleh Al-Masih, المسيح سيدنا عيسى. yaitu Sayyidina Isa, ومن هم معه. dan mereka yang bersama dengan Sayyidina Isa يسمعون صوت النبي وهو يرد على عيسى السلام ويقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. mereka yang ada di sana semuanya akan mendengar suara jawapan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. Dan perkara tersebut telah diberitahu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam أصحابه.
kepada para sahabatnya بأنهم لو أدركوا عيسى يبلغوه السلام عن رسول الله. kalau mereka sempat berjumpa dengan Sayyidina Isa maka sampaikanlah salam daripada Rasulullah. فكان سيدنا أبو هريرة يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan Sayyidina Abu Hurairah adalah perawi hadis tersebut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويقول سيدنا أبو هريرة ومن رأى منكم عيسى ابن مريم يبلغه السلام مني. Seraya Sayyidina Abu Hurairah pun berkata, dan daripada kalangan kalian yang berjumpa dengan Sayyidina Isa maka sampaikanlah salam daripada Rasulullah dan juga daripada aku. ثم تختم حياة سيدنا المسيح في المدينة المنورة. Kemudian pengakhiran hidup Sayyidina Isa alaihi salam akan di bumi Madinah. وجاء في الأحاديث أن سيدنا عيسى يقبر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. Dan disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis bahawa Sayyidina Isa akan dimakamkan berhampiran ataupun bersebelahan dengan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والشاهد من ذلك كله أن الأنبياء والمرسلين عليهم سلام الله كلهم يلتمسون بركات النبي صلى الله عليه وسلم. Dan kesimpulan dari apa yang disebutkan daripada awal tadi ingin menunjukkan ataupun ingin memberitahu kepada kita bahawa seluruh para nabi mengambil keberkatan ataupun mendapat keberkatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويلتمسون القدوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan mereka juga mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. حتى جاء في بعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم Dan disebutkan dalam beberapa riwayat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam أن موسى بن عمران sesungguhnya Musa ibn Imran تمنى أن يكون من أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. berharap ataupun bercita-cita untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا شرف عظيم لنبينا صلى الله عليه وسلم. Begitulah keagungan yang telah dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذه مرتبة عظيمة للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. Dan itulah kedudukan yang tinggi, yang agung yang telah dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لهذا يجعل الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين يوم القيامة تحت لوائه. Dan kerana itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabi semua para nabi akan bernaung di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فيشرفه الله بالسيادة عليهم. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pemimpin para nabi. ومن ذلك يقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, sesungguhnya aku adalah ketua bagi anak Adam, akan tetapi aku tidak berbangga. لواء الحمد بيدي. Dan dikata panji alhamd akan dipegang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. وأنا أول من تنشق الأرض عليه. Dan aku adalah orang pertama yang akan dibangkitkan. هذه مناقب عظيمة لرسول الله. Kedudukan yang begitu agung telah diberikan atau dikurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. جعله إمام الأنبياء والمرسلين. Allah Subhanahu wa taala mengangkat baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai imam, pemimpin kepada para nabi dan para rasul. وجعله أول من يخرج من الأرض يوم الحشر. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahawa baginda akan menjadi orang pertama yang akan bangkit pada hari pertemuan itu. وعندما ينفخ في الصور. Dan ketika mana ditiup sangkakala. ويبعث الناس من القبور. Dan kemudian umat manusia akan dibangkitkan daripada kubur mereka. فأول من يبعث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. Orang pertama yang akan bangkit adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويجلسه الله يوم البعث على منبر لا يرى مثله قط. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat baginda sallallahu alaihi wasallam untuk duduk di satu mimbar yang tidak pernah diberikan ataupun tidak pernah dilihat sebelumnya. فمن الناس من يبعثهم الله فوق منابر. Dan ketika pada hari perhimpunan tersebut ada di antara manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di atas mimbar. ومنهم من يبعثه واقفا على قدميه. Dan ada sebahagian manusia yang berdiri di atas kaki mereka sendiri. وكل بحسب مقامه
عند الله. Dan kedudukan ataupun kemuliaan pada hari tersebut adalah bergantung kepada kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. ولكن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المقامات. Dan sudah pasti kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kedudukan yang teragung. ومنزله أعظم المنازل. Dan kedudukan ataupun darajat baginda sallallahu alaihi wasallam adalah tempat yang teragung. لذلك لا تبدأ الشفاعات في يوم المحشر إلا بشفاعة النبي محمد. Dan pada hari perhimpunan di mahsyar tidak akan bermula pemberian syafaat melainkan setelah baginda sallallahu alaihi wasallam dibenarkan ataupun memberikan syafaat. فهو صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة. Maka bagindalah pemilik syafaat yang disebutkan sebagai syafaatul uzma di yaumul qiyamah. فإن الله لم يأذن لنبي من الأنبياء في ذلك اليوم أن يشفع قبل أن يشفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membenarkan seorang pun daripada para nabi memberikan syafaat melainkan setelah baginda sallallahu alaihi wasallam mula memberi syafaat. فيسجد تحت العرش. Ketika itu baginda akan bersujud di bawah arasy. ويعطيها الحق تبارك وتعالى كل ما سأل وأعطى. Dan kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan semua anugerah dan pemberian yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada baginda. والناس كلهم ينظرون إليه. Dan manusia di padang mahsyar, semua manusia di padang mahsyar akan melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. وكلهم يتعجبون من ذلك المقام العظيم. Dan semua manusia akan kagum dengan kehebatan dan juga keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. فيتمنى الذين لم يتبعوه في الدنيا أن لو أنهم تبعوه. Dan mereka yang tidak mengikut baginda sallallahu alaihi wasallam di dunia akan menyesal dan berharap kalau alangkah indahnya kalau kami bersama dengan Rasulullah ataupun menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas dunia. ويتمنى الكافرون لو أنهم آمنوا به. Dan orang-orang kafir akan berharap bahawa mereka beriman dengan Rasulullah di atas dunia. لما يروا فيه صلى الله عليه وسلم من مقام عظيم. Kerana bagi mereka melihat pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم بعد أن يقضي الحق تبارك وتعالى بين الناس. Kemudian setelah selesai di antara urusan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. ويأمر بأهل الجنة إلى الجنة. Ahli syurga dibenarkan untuk masuk ke dalam syurga. ويأمر بأهل النار إلى النار. Dan diperintahkan ahli neraka untuk masuk ke dalam neraka. فلا تفتح أبواب الجنة حتى يطرق النبي صلى الله عليه وسلم عليها بجلاجيلها. Dikatakan bahawa bagi pintu syurga tidak akan terbuka melainkan setelah diketuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan pemegang pintu tersebut. فإذا طرق النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب الجنة تفتح الأبواب. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu syurga, barulah pintu syurga terbuka. ويكون هو أول من يدخلها. Dan baginda adalah orang pertama yang merasmikan ataupun yang masuk ke dalam syurga. وخلفه موكب من الأنبياء والمرسلين. Dan di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam barisan para nabi dan para rasul. ومن الآل والأصحاب والتابعين. Dan daripada kalangan dan juga barisan ahli keluarga, para ashab dan juga para tabi'in. ومن الأولياء والصالحين. Dan juga barisan para aulia dan juga salihin. فالمظهر يوم القيامة مظهر نبيكم محمد. Maka dikatakan di hari kiamat adalah tempat yang disebutkan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والاستقبال الذي يعدوه الملائكة في الجنة استقبال للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. Dan semua sambutan yang dilakukan oleh para malaikat adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فيدخل الجنة في موكب عظيم. Maka ketika itu syurga akan masuk ke dalam syurga dengan penuh keagungan. فلما يدخل النبي الجنة يزيدها جمالا وشرفا وتعظيما. Maka apabila apabila baginda masuk ke dalam syurga, maka akan bertambahlah kemuliaan, ketampanan dan juga keindahan, kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فتتزين الجنة بوجوده. Maka dikatakan ketika itu syurga dihiasi dengan keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا يحلو لأهل الجنة المقام إلا بوجوده. Dan ahli syurga tidak akan
mencapai ataupun mendapat kedudukan mereka pada hari tersebut, melainkan dengan sebab keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun dengan sebab kewujudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولما سئل أحد التابعين Dan ketika mana ditanyakan kepada salah seorang tabi'in, قيل له صف لنا الجنة. ditanyakan kepada tabi'in tersebut, sifatkan kepada kami, ceritakan kepada kami bagaimana syurga. لو سئل أحدنا Kalau ditanyakan soalan tersebut kepada salah seorang dari kita, وطلب منه أن يصف الجنة، diminta kita untuk menceritakan syurga, أقل ما سيقوله فيها ما لا عين رأت sebab kita akan menyebutkan bahawa di dalam syurga terdapat perkara-perkara yang tidak pernah dilihat oleh mata ولا أذن سمعت dan tidak pernah didengar oleh telinga ولا خطر على قلب بشر. dan tidak pernah dia kata terdapat perkara-perkara ataupun benda yang tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. ولكن هذا التابعي الجليل Cuba kita lihat bagaimana tabi'in yang mulia ini, جاء بوصف اختصر فيه أوصاف الجنة. yang menyifatkan, dia kata memberikan ringkasan di dalam ketika menyifatkan ciri-ciri syurga. لم يذكر الأنهار Dia tidak menyebutkan tentang sungai-sungai yang terdapat di dalam syurga. ولم يذكر القصور Beliau tidak menyebutkan istana dan singgahsana yang terdapat di dalam syurga. ولم يذكر الحور Dan dia juga tidak menyebutkan tentang keindahan bidadari-bidadari yang terdapat di dalam syurga. ولكن قال فيها محمد صلى الله عليه وسلم. Yang disebutkan oleh tabi'in tersebut, dikata di dalam syurga itu indah kerana ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أنتم تريدون وصف الجنة؟ Kita nak dengar bagaimana syurga? يكفي أن يكون فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Cukuplah syurga itu menjadi indah kerana wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من منا لا يطمع أن يرافق الحبيب في الجنة؟ Siapa di antara kita yang tidak ingin bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga? ثوبان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم Thauban yang merupakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam كان كثير القرب من رسول الله، selalu mendekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا يطيق فراق النبي صلى الله عليه وسلم. Dia tak akan mampu berpisah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. عندما يجلس في حضرة النبي Ketika duduk di hadrah Nabi, لا يبعد نظره من النبي صلى الله عليه وسلم. pandangannya tidak akan beralih ke arah lain, hanya melihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولما يعود إلى بيته Dan ketika dia pulang ke rumahnya, يكثر شوقه maka kerinduannya bertambah. حتى أنه من كثرة الشوق لا يأكل طعاما ولا يشرب ماء. Dan dikatakan kerana terlalu rindu, Sayyidina Thauban tidak makan dan juga tidak minum. أي حب هذا؟ Jadi betapa hebatnya kecintaan daripada mereka. أي عشق هذا؟ Betapa hebatnya kerinduan pada diri mereka. هذا عشق من عرف حقيقة المعشوق صلى الله عليه وسلم. Ini adalah kerinduan bagi mereka yang mengenali hakikat orang yang dirindui yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قد نحل جسمه. Dan pada suatu hari baginda sallallahu alaihi wasallam melihat Sayyidina Thauban pucat ataupun kita kata kurus ataupun tidak bermaya tubuh badan. وشحب وجهه. Dan dikatakan mukanya mula pucat. تغير حاله. Maka berubah keadaannya. قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم Baginda sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Thauban, الشفيق الرحيم yang dengan penuh kelembutan dan juga kasih sayang, ذو القلب الرؤوف، yang mempunyai kelembutan. ما بالك يا ثوبان؟ Apakah yang telah terjadi kepada engkau wahai ما Thauban? الذي غيرك؟ Apa sebabnya engkau begitu lemah dan tidak bermaya? قال يا رسول الله Maka dia pun berkata, wahai Rasulullah, أنا اليوم في الدنيا بقربك pada hari ini aku di atas dunia berada dekat denganmu. فتذكرت يوم الآخرة. Dan kemudian aku teringat keadaan di akhirat. أنت مقامك عظيم عند الله، Kedudukan engkau sudah pasti agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. وستكون في أعلى فراديس الجنان، Dan engkau sudah pasti akan ditempatkan di dalam syurga yang paling tinggi. وأنا لو دخلت الجنة
dan ada pun bagi diriku kalau aku ditentukan untuk masuk ke syurga, لكنت في أقلها منازل. maka dengan kedudukanku sudah pasti aku berada di dalam syurga yang terendah. كيف سأطيق فراقك في الجنة يا رسول الله؟ Bagaimana aku mampu menahan perpisahan dengan engkau di dalam syurga, wahai Rasulullah? نحن الآن نريد أن ندخل الجنة Kita pada hari ini berharap nak masuk syurga. ولا نفكر بدخولنا الجنة أننا هل سنلقى النبي أو لن نلقى أو لن نلقاه. Tidak pernah kita terfikir, adakah di dalam syurga nanti kita dapat bertemu dengan Rasulullah ataupun kita tidak dapat bertemu. وكثير منا يدعو الله دخول الجنة ولا يدعو مرافقة الحبيب الأعظم فيها. Ramai manusia yang berdoa, ya Allah kurniakan aku syurga, akan tetapi tidak pernah minta untuk bersama dengan Rasulullah di dalam syurga. لكن العاشقون لا يعشقون في الجنة إلا المعشوق محمد صلى الله عليه وسلم. Akan tetapi bagi orang-orang yang merindui, mereka rindu nak masuk ke dalam syurga kerana wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حتى يقول أحدهم لا طيب لي ولا لذ في الجنة إذا لم أرى فيها حبيبي محمد. Dikatakan ada salah seorang daripada mereka menyatakan tidak akan ada keharuman dan tidak akan ada keindahan syurga jika tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقال سيدنا ثوبان مقامك عالي ومقامي داني. Sayyidina Thawban berkata, wahai Rasulullah, engkau akan mendapat kedudukan yang agung dan kami akan mendapat kedudukan yang rendah. فأنزل الله تبارك وتعالى Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurun. ومن يطع الله Menurunkan bagi mereka yang taat, menurunkan ayat yang bermaksud bagi mereka yang taat kepada Allah ورسوله dan juga Rasulnya, فأولئك dan maka mereka itu مع النبيين akan bersama dengan para nabi والصديقين dan para siddiqin والشهداء dan para syuhada والصالحين dan juga para salihin, وحسن أولئك dan رفيقا. mereka adalah sebaik-baik pendamping atau ففرح ثوبان. maka Thawban bergembira dengan ayat المرء مع من أحب. kerana mereka akan bersama dengan orang yang dicintai. والنبي يقول يحشر المرء مع من أحب. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kamu akan dibangkitkan, dikata seseorang itu akan dibangkitkan bersama dengan golongan yang dia cintai. وكان سيدنا أنس يقول Sayyidina Anas berkata, أنا أحب رسول الله aku mencintai Rasulullah وأبا بكر وعمر dan juga Abu Bakar dan juga Umar, وأرجو أن أحشر معهم يوم القيامة. dan aku berharap aku dibangkitkan bersama dengan mereka di yaumul qiyamah. لهذا فليتمنى كل واحد منا أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. Oleh kerana itu dianjurkan kepada kita, dipesan kepada kita supaya kita tanam di dalam hati kita bahawa kita ingin dibangkitkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. لأن لذة المقام يوم القيامة مع النبي محمد. Kerana kelazatan pada hari tersebut adalah bersama dengan Nabi Muhammad. ولو أننا فطنا مثل ما فطن ذلك الجدع الذي حن على فراق رسول الله. Kalau kita bijak ataupun kalau kita pandai seperti mana benda tidak bernyawa yang menangis kerana berpisah dengan Rasulullah, وخيره النبي بين أمرين. dan kemudian baginda berikan dua pilihan, إما أن يكون منبرا يخطب عليه النبي في الدنيا، iaitu pilihan yang pertama dia menjadi mimbar yang menjadi tempat khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas dunia, أو يكون شجرة عظيمة في الجنة. ataupun pilihan yang kedua menjadi sebuah pohon yang besar di yaumul qiyamah. فاختار الجنة Maka dia pun pilih syurga. لأن في الجنة المرافقة الدائمة لرسول الله التي لا تنقطع. Kerana pohon tersebut tahu bahawa mengiringi Rasulullah, bersama dengan Rasulullah di dalam syurga adalah kebersamaan yang kekal abadi, tidak akan terhenti selama-lamanya. أما الدنيا زائلة. Adapun dunia ini akan binasa. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المرافقين للحبيب الأعظم. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebahagian daripada pendamping dan pengiring Rasulullah sallallahu alaihi وأن wasallam. يملأ صدورنا وقلوبنا محبة لله ورسوله. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kecintaan di dalam hati kita kepada Allah dan juga وأن Rasul. يجعلنا مولانا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Dan mudah-mudahan kita bersama dengan mereka para nabiyyin dan juga para siddiqin, para syuhada dan وأن salihin. يبارك في هذا المجلس Dan diberkati majlis pada hari ini. ومن نظم هذا Dan المجلس kepada mereka yang terlibat di dalam menjayakan majlis pada hari ini. وفي أصحاب هذا المسجد
السيد الذين رتبوا هذا المجلس dan kepada semua ahli jawatan kuasa yang telah bekerjasama di dalam menjayakan majlis pada hari ini. وأن يبارك في لجنة الأربعين Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati semua ahli jawatan kuasa yang telah menjalankan Maulid Arba'in di وفي negeri. حبايبنا الذين هم في الصدارة Dan juga kepada para habaib yang berada di hadapan kita pada hari ini. والذين هم معنا في هذا المجلس Dan semua yang hadir di dalam majlis pada hari وأن ini. يبارك بالحاضرين أجمعين Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati mereka yang hadir وأن يغفر الله لنا الزلات dan mengampunkan segala kekurangan dan kedosa kita. ويجعلنا من عباده الصالحين Dan kita dijadikan sebahagian daripada hamba-hamba Allah yang وصلى saleh. الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والعفو منكم. Diakhiri dengan bacaan doa sebentar tadi oleh Sayyidi Syekh Niat, dan seterusnya saya mohon maaf di atas kekurangan saya dalam menerjemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.